Selamat sejahtera semua. Dalam bahagian 4 ni, kita akan belajar mengenai sifat fizik dan juga sifat kimia bagi alkohol. Ya, dengan lebih tepatnya ialah sifat bagi etanol. Kenapa kita belajar mengenai etanol? Ini adalah kerana etanol adalah salah satu daripada alkohol yang paling banyak kegunaannya dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Kita lihat sifat fizik yang pertama, iaitu cair tanpa warna pada suhu bilik. Yang kedua, didihnya rendah. Oleh kerana itu, etanol adalah satu cecair yang mudah meruap. Ya. Yang ketiga, dia mempunyai bau yang tajam ataupun sharp smell. Yang keempat, ia kurang tumpat daripada air. Ya, maka dia akan timbul apabila diletakkan di atas air. Okay, tetapi ia juga adalah suatu cecair yang boleh larut campur di dalam air. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai miscible. Okay, dan dia sangat meruap. Ini kerana takat didih dia tadi kurang daripada 100. Okay, kita lihat. Ethanol is a colourless liquid with a characteristic intense odour. It is a volatile substance, which means that it relatively easily evaporates when heated. It mixes with water in any proportion. Ethanol is a flammable compound. In the presence of a sufficient amount of oxygen, it burns to give carbon dioxide and water. Baik, sekarang kita tengok sifat kimia etanol. Apabila kita bincangkan mengenai sifat kimia, ini bermakna tindak balas yang boleh berlaku oleh etanol. Baik, kita akan bincangkan dari segi tiga perkara, iaitu pembakaran, pengoksidaan dan juga pendehidratan. Baik, sekarang kita lihat sifat kimia yang pertama, iaitu pembakaran. Okay, alkohol sangat mudah terbakar, iaitu highly flammable. Okay. Dan apabila ia terbakar, ia akan terbakar dengan nyalaan biru. Jadi apabila api biru ini terbentuk, nyalaan itu biasanya tanpa jelaga. Okay. Dan dia menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya, awak boleh lihat daripada persamaan ini adalah contoh bagi etanol. Okay. Apabila etanol terbakar, apabila terbakar maknanya kita perlukan oksigen. Ya. Jadi etanol apabila terbakar, ia akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida. Dan apabila ia terbakar, ia akan menghasilkan tenaga haba yang banyak. Oleh itu, ia sangat sesuai digunakan sebagai bahan api. Sekarang kita lihat sifat kimia yang kedua bagi alkohol, iaitu pengoksidaan. Okay, etanol akan teroksida dan bertukar kepada asid etanoik apabila melalui proses pengoksidaan. Okay, jadi daripada alkohol, dia bertukar kepada asid karboksilik. Okay, baik. Bahan yang boleh bertindak sebagai agen pengoksidaan adalah yang pertama, kalium manganat 7 beresid. Okay. Kalium manganat 7 beresid ini berwarna ungu dan apabila ia telah melakukan proses pengoksidaan, dia akan bertukar kepada tanpa warna. Sini daripada ungu ke tanpa warna. Yang kedua, kita boleh juga gunakan kalium dikromat 6. Ya, kalium dikromat 6 berwarna jingga seperti dalam gambar ni dan dia akan bertukar kepada warna hijau.
di bahagian atas ni, ya. Itu adalah dua ejen pengoksidaan yang kita boleh gunakan untuk mengoksidakan etanol. Tindak balas yang ketiga adalah tindak balas pendihidratan. Pendihidratan ini bermaksud kita keluarkan molekul air. Ya, perkataan di sini bermaksud buang. Ya, iaitu kita menyingkirkan satu molekul air. Baik, apa yang berlaku apabila kita singkirkan molekul air, dia akan membentuk satu ikatan ganda dua. Ya, maka etanol akan bertukar semula menjadi etena. Dan kita boleh lakukan pendihidratan ini dengan dua cara. Yang pertama, kita alihkan wap etanol. Ya, di sini kapas ni telah dibasahkan dengan etanol ataupun alkohol. Okay. Kemudian kita panaskan di atas mangkin yang dipanaskan. Okay. Heated catalyst. Okay. Jadi mangkin ini boleh jadi sama ada serpihan porselin atau aluminium oksida. Jadi di sini adalah kedudukan mangkin ini. Okey. Yang kedua, kita alihkan etanol yang dipanaskan dengan asid sulfurik berlebihan pada suhu 180 darjah Celsius. Jadi dengan cara ini kita akan dapat etena di sini. Ya. Di sini alkohol, jadi hasil akhirnya etena akan kita kumpulkan di sini. Baik, tindak balas yang ketiga adalah tindak balas dengan asid karboksilik. Okey, baik, alkohol ataupun etanol apabila bertindak balas dengan asid karboksilik, dia akan menghasilkan suatu sebatian yang kita panggil ester. Okey, jadi tindak balas ini akan menghasilkan dua hasil, iaitu ester dan air. Ya, jadi tindak balas ini dikenali dengan nama pengesteran ataupun esterification. Ini tindak balas, ini persamaan kimianya, ya, alkohol dengan asid karboksilik, kita dapat ester dan juga air. Ya. Baik, itu antara sifat kimia yang khusus bagi etanol. Baik, bagi alkohol yang lain, ya, serupa juga semua tindak balas kimianya, ya, kerana semua ahli-ahli alkohol mempunyai siri homolog yang sama, mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, iaitu kumpulan hidroksil. Maka perubahan yang berlaku adalah serupa, ya, tetapi perubahan sifat fiziknya beransur-ansur apabila kita lihat ada berlaku pertambahan atom karbon. Baik, jadi kalau di dalam makmal, ya, kita boleh lakukan tindak balas kimia ataupun mengkaji sifat kimia etanol. Ya, kita ada 3 bahagian. Kalau lihat dalam buku teks muka surat 100, ya, kerja makmal 2.2. Untuk mengkaji sifat kimia etanol ada 3 bahagian. Bahagian A ialah tindak balas pembakaran etanol. Bahagian B ialah tindak balas pengoksidaan. Ya, dan di sini kita menggunakan larutan dikromat 6. Ya. Manakah bahagian C pula adalah tindak balas pendihidratan. Okey, jadi itu adalah eksperimen yang boleh dilakukan dalam makmal. Baik, seterusnya ni sebagai latihan untuk mengukuhkan kefahaman awak. Ya. Latihan dalam buku teks muka surat 104, iaitu aktiviti 2.26 dan juga 2.27. Yang mana awak perlu menulis persamaan kimia, ya, bagi tindak balas kimia untuk alkohol. Dan juga kita cuba ramalkan sifat kimia bagi alkohol yang lain, ya, untuk aktiviti 2.27. Okey, baik. Dengan itu, sekian, terima kasih.